عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kita Ad-Durrus Tsamin ke surat 33 baris 6 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan adalah hayat itu tiada ta'alluq dengan suatu, yakni tiada menuntut akan pekerjaan yang lebih daripada berdiri ia pada zat itu. Sama berbahasan berkenaan sifat ma'ani yang seterusnya, iaitu sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah bahas dulu bahawasanya sifat hayat Allah Ta'ala itu ialah sifat yang mensahihkan ataupun sebagai syarat dari sudut akal kita untuk mensabitkan sifat ma'ani Allah yang lain. Bukan bermaksud pada hakikatnya hayat Tuhan itu ada dulu kemudian baru mari sifat ma'ani yang lain, tetapi itu untuk memahami saja dari sudut akal kita yang cetek ni, untuk mengatakan bahawasanya sifat-sifat lain yang ma'ani tidak akan boleh kita sabit melainkan adanya sifat perhidup bagi Tuhan. Kerana tidak akan ada sifat kudrat, iradat dan sebagainya kalau Allah tidak hidup. Maka dipanggil sifat hayat, sifat perhidup itu seolah-olah macam syarat untuk mensabitkan sifat ma'ani yang lain, seolah-olah sahaja. Maka sekarang ni dia nak bahas pula bahawasanya sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada kaitan dengan ta'alluq. Dia saja satu-satu sifat yang tidak berkaitan dengan ta'alluq. Dalam apa? Dalam Islam kita ni, dalam Islam kita ni, ilmu Islam kita ni, bawah skop ilmu akidah, ta'alluq itu tidak wajib dipelajari. Tetapi kalau silap dalam memahami sesuatu yang berkaitan dengan ta'alluq, boleh jadi fasik, boleh jadi kufur. Dia macam tajwid lah. Baca Quran bertajwid itu fardu ain, tapi belajar ilmu tajwid itu bukan fardu ain. Itu atas sebahagian pandangan ulama lah. Walaupun begitu, sama juga dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid belajar bab ta'alluq tak wajib, tapi kalau silap faham, boleh jadi fasik, boleh jadi kufur. Sekarang ni bahas berkaitan dengan hayat. Hayat tidak ada ta'alluq. Maka kata musannif, dan adalah hayat itu tiada ta'alluq dengan suatu. Sama ada suatu tu benda wajib pada akal, benda mustahil pada akal, benda harus pada akal, tidak ada kaitan langsung. Sebab bila kita kata kudrat, sifat perkuasa Allah, dengan sifat perkuasa Allah, Allah kuasa. Allah kuasa apa? Allah berkuasa menciptakan makhluk, contohnya. Itu ada ta'alluq. Allah bersifat dengan sifat berkehendak. Dengan sifat berkehendak, Allah boleh kehendak. Allah kehendak apa? Allah kehendak segala perkara yang harus pada akal.
Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan Allah tahu. Allah tahu apa? Allah mengetahui segala perkara yang wajib, mustahil dan harus. Begitulah seterusnya dalam bab sifat ma'ani kecuali hayat. Hayat sifat dia ialah hayat ialah sifat penghidup. Dengan sifat penghidup Allah hidup. Ya, habis situ lah. Tak ada dengan sifat hidup. Allah Ta'ala menghidupkan. Yang menghidupkan tu bukan sifat hayat, tu sifat kudrat, tu kerja sifat kudrat. Jadi sifat hayat bukan menghidupkan orang. Sifat hayat itu untuk zat Tuhan sahaja. Dia tidak ada kaitan dengan benda lain. Sebab tu dia panggil tak ada ta'alluq, tak ada. Dia untuk Allah sahaja. Hidup, selesai. Kalau menghidupkan itu kerja kudrat, bukan kerja hayat. Menghidupkan bukan kerja kalam, bukan kerja ilmu, bukan kerja basar, bukan kerja pelihat, bukan kerja pendengar, tapi kerja kudrat, sifat berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, dan adalah hayat itu, sifat penghidup itu tiada ta'aluk dengan suatu. Maksud dia apa? Ta'aluk ni, ta'aluk dengan suatu tu, yakni tiada menuntut akan pekerjaan. Yang ini tiada menuntut oleh hayat itu akan pekerjaan yang lebih daripada berdiri. Ia hayat, berdiri ini makna ada pada zat itu, pada zat Allah. Dengan makna sifat penghidup ni hanya semata-mata ada sabit di zat Tuhan sahaja. Dia bukan ada tugas lain selain daripada sabit pada zat Allah. Tidak ada. Dia tidak macam ada kudrat. Ada kudrat, dia ada kerja tambahan lain selain daripada sabit dan ada di Tuhan. Dia tugas dia mencipta, meniada, memberi rezeki dan sebagainya. Sifat ilmu Tuhan, pengetahuan Allah, dia bukan setakat ada di zat Tuhan, tapi tugas dia ialah dengan sifat pengetahuan tu Allah mengetahui sekian. Sifat pendengaran Allah bukan setakat ada dan sabit di zat Tuhan, bahkan tugas dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala boleh mendengar perkara-perkara yang ada. Tu dia panggil tugas dia. Jadi hayat penghidup tak ada tugas. Penghidup dia ialah dengan sifat penghidup Allah hidup. Habis ya? Tak ada kata sifat penghidup itu Allah menghidupkan. Itu kerja kudrat. Jadi tak ada selain daripada menghidupkan tu, itu kerja hayat ada. Jadi hayat ni tidak ada ta'aluk, tidak ada kaitan suatu pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya ia sifat hayat iaitu penghidup tu mensahkan yakni mengesahkan bagi sifat idrak juga. Sifat idrak senang cerita sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani itu nisbah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dah sebut tadi atas dulu, itu kaedah untuk Tuhan saja. Adapun makhluk kalau sabit sifat penghidup, belum tentu sabit semua sifat ma'ani macam kudrat, iradat, samak, basar, ilmu. Tidak. Boleh jadi kita ni makhluk, Allah hidup tapi tak ada pelihatan, buta. Boleh tak? Boleh. Bila sabit sifat penghidup, Allah Ta'ala boleh tak beri kepada kita tuli? Boleh. Allah Ta'ala beri kepada kita sifat penghidup, kita pun hidup. Boleh tak tak ada kudrat? Boleh. Dia hidup dalam keadaan lumpuh, wal'iyadzubillah. Dia hidup dalam keadaan stroke, wal'iyadzubillah. Contoh untuk makhluk. Tapi untuk kaedah Tuhan, sebab apa dia kata kalau sabit sifat penghidup ada belaka sifat ma'ani? Kerana sifat Tuhan tidak berpisah-pisah dengan zat dia. Kita ni sifat kita boleh pisah. Allah Ta'ala boleh letak pelihatan, Allah Ta'ala boleh tarik, letak tuli. Boleh. Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala letak sifat pendengaran, lepas tu tarik, lepas tu tuli. Boleh. Boleh. Allah Ta'ala bagi kebah lemak. Boleh. Tapi Allah Ta'ala bukan begitu. Tu. Maka sebab tu dibuat kaedah umum sabit sifat penghidup, maka sabitlah ma'ani yang lain. Adapun makhluk tidak semestinya begitu. Kemudian kata musannif rahimahullah, adapun yang bukan sifat idrak itu tiada ia hayat syarat pada mensahkan. Yang selain pada sifat idrak itu tidaklah mensyaratkan hayat sebagai syarat untuk mengesahkan sifat tersebut. Contoh apa sifat selain idrak tu? Seperti warna. Warna, adakah sesuatu yang berwarna mesti hidup baru ada warna? Tak ada. Macam dinding hidup tak hidup dia. Dia benda jamadat, benda yang tidak ada ruh, tidak ada kehendak. Jadi dia ada warna. Dah kena ada sifat penghidup ke baru dia ada warna? Tak ada, tak payah, tak syarat pun.
Dinding masjid kita warna putih. Putih tu warna tak warna. Adakah perlu sifat penghidup bagi dinding baru jadi putih? Tidak. Mekah Madinah wangi. Adakah minyak atar tu perlu ada sifat penghidup baru dia wangi? Tak ada. Tak perlu, sebab dia bukan sifat idrak. Dia hanya semata-mata Arab ataupun sifat makni hak bangsa baharu, jenis baharu yang tidak hidup. Yang tidak hidup walaupun ada di zat, tapi dia tidak perlu sifat penghidup untuk ada dan sabitnya sifat makni tu, sifat warna dan bau tu. Dengan makna kalau sampah busuk, adakah dia perlu hidup baru busuk? Tak. Maka tiada disyaratkan padanya pada warna dan bau-bauan itu hayat, yakni sifat penghidup. Tak syarat noktah, habis sifat penghidup. Masuk sifat seterusnya, ke-11-nya sama. Artinya arti sama mendengar, yakni pendengar. Dengan sifat pendengar, Allah dengar. Allah dengar apa? Allah mendengar segala perkara yang ada. Mendengar segala perkara yang ada. Ini khilaf ulama. Sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan mendengar tu mendengar suara sahaja. Itu pandangan Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullahu taala. Namun majoriti ulama mengkritik pandangan tersebut kerana Imam Sa'duddin At-Taftazani seolah-olah sudah menggunakan kaedah qiyasul ghaib 'ala syahid. Mengkiaskan benda yang tak nampak kepada benda yang nampak. Kita tak nampak Tuhan sekarang ni, lepas tu kita kias kepada benda yang nampak, iaitu makhluk. Jadi makhluk ni kalau dengar apa? Dengar suara ya. Mana dengar benda yang ada? Ya. Dia hanya mendengar benda ada yang bernama suara sahaja. Dia tidak mendengar benda ada yang selain suara, tidak. Itu makhluk. Jadi seolah-olah dia kias pada Tuhan begitu. Cumanya dibezakan sifat pendengaran Tuhan yang hanya mendengar suara tu, suara yang tak terbatas, suara yang tidak terbatas dengan sesuatu. Mana kita punya pendengaran terbatas, dia tak terbatas. Hanya itu sahaja yang dibezakan. Contoh kita ada masjid ni, kita hanya mendengar sekitar masjid ni apa yang berlaku tu ya. Tak dengar dah apa yang di rumah. Berbeza dengan pendengaran Tuhan. Dia dengar suara berlaku sejak daripada pula kat sini dengar, kat sana dengar, kat situ dengar, kat planet semua dengar. Itu saja bezanya. Itu dapat kritikan ulama. Jadi pandangan mu'tamad, sifat pendengaran Tuhan, dia dengan sifat pendengaran tersebut Allah Ta'ala mendengar benda yang ada secara umum. Jadi suara termasuk ada tak? Ada. Lepas tu apa selain suara yang ada? Meja, kipas, zat kita, tu semua Allah Ta'ala dengar. Tapi kena beringat, dengar sini bukan dengar suara. Kan hurah gini pula, Allah Ta'ala dengar benda ada, yang mana dengan makna Allah Ta'ala mendengar meja, yang dengan makna Allah Ta'ala mendengar suara meja yang kita tak dengar. Bukan gitu. Allah Ta'ala dengar meja. Dengar meja bagaimana? Nyata di sifat pendengaran Allah, meja bagaimana? Gitu ya hurah dia. Hakikat Allah dengar meja mana? Wallahu a'lam. Selesai. Itu ya. Kita tak nak faham sebab apa? Sebab kita hanya mendengar suara. Kita tidak mendengar warna, kita tak dengar. Allah Ta'ala mendengar warna. Allah Ta'ala mendengar laptop. Allah Ta'ala mendengar zat kita sebab dia itu ada. Segala perkara yang ada Allah dengar belaka. Bukan dengar suara yang ada tak. Suara tu memang ada, tapi selain suara yang ada pun Allah dengar. Cuma macam mana Allah dengar? Wallahu a'lam. Selesai. Allah dengar sifat qadim dia, dengar sifat qadim dia yang ma'ani, yang jenis ada. Allah dengar sifat yang baru, Allah dengar sifat baru hak jenis ada. Dengar lagu mana? Nyata di sifat pendengaran Allah, benda qadim dan benda baru tu lagu mana? Lagu mana? Wallahu a'lam. Itu. Jangan udah pelik-pelik pula. Allah Ta'ala itu mendengar meja, yakni mendengar suara meja yang kita tak dengar. Itu murung. Tu dia goreng tu. Dia tak belajar, dia nak baca juga, kita jauhi. Lepas tu dia goreng sampai angin. Habis. Ke-12-nya basar. Arti basar melihat, yakni sifat pelihat. Dengan sifat pelihat Allah boleh lihat. Allah lihat apa? Allah melihat segala perkara yang ada juga. Dia adik-beradik dengan pendengar.
Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala melihat sifat, Allah Ta'ala melihat busuk, Allah Ta'ala melihat suara, Allah Ta'ala melihat masam, Allah Ta'ala melihat warna, Allah Ta'ala melihat merah putih dan sebagainya. Apa sahaja benda yang ada Allah lihat. Cuma kita hanya melihat benda yang berwarna sahaja, jisim yang berwarna sahaja. Itu yang kita lihat. Kita tak dengar, kita tidak lihat dah suara, kita tidak melihat dah busuk, kita tidak melihat dah wangi, kita tidak melihat dah kasar, sejuk, panas. Tidak. Sebab hanya Allah Ta'ala hanya membukakan hijab kita untuk melihat benda yang berwarna sahaja untuk penglihatan, dan mendengar suara sahaja untuk pendengaran. Selesai. Tapi Allah Ta'ala, sifat pendengaran dia, sifat penglihatan dia, semua bertakluk dengan perkara yang ada sahaja. Apa-apa saja benda yang ada. Sebab itulah kitab Fathul Majid disebut Allah Ta'ala melihat sifat pelihatnya dengan sifat pelihatnya. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar akan sifat pendengarnya. Sami'a sam'ahu bisam'ihi wa absara basarahu bi basarihi. Allah Ta'ala mendengar sifat pelihat Allah Ta'ala mendengar sifat pendengarnya dengan sifat pendengarnya. Dalam kitab Hasyiah Suhaimi bila sami'a basarahu bisam'ihi, Allah Ta'ala mendengar sifat pelihatnya dengan sifat pendengarnya. Sebab apa? Sebab dia benda ada yang qadim. Boleh? Dia benda ada yang qadim, dia benda ada yang baru. Semua Allah lihat, semua Allah dengar. Cuma hakikat lagu mana? Tu tak payah mikir lah. Sudah. Benda yang kita tak boleh mikir, tak payah mikir. Benda yang kita boleh mikir, kita kena mikir. Jangan benda yang kita boleh mikir, kita halang diri kita untuk mikir. Tu macam Nasrani lah. Macam tiga Tuhan. Jangan fikir macam mana. Tiga Tuhan, selesai. Nasrani. Tapi kita boleh mikir lah tiga Tuhan tu sebab kenapa? Boleh mikir. Hujah dia salah. Kenapa tiga Tuhan salah tu? Kita boleh mikir tak? Boleh mikir. Kalau tak jadi Nasrani tiga Tuhan. Lagu mana tak tahu. Serah ke Tuhan. Gitu. Nasrani. Dia tafwid, dia menyerahkan suatu pengetahuan yang sepatutnya boleh tahu. Yang kita tafwid, yang kita serah pada ilmu Tuhan ni, benda yang kita memang tak boleh mikir. Kalau tiga Tuhan tu kita boleh mikir. Sebab apa tiga Tuhan? Kenapa tidak satu? Boleh mikir. Lepas tu kita buat etika satu Tuhan. Dan satu Tuhan ni lagu mana? Lagu mana hakikat dia? Tu tak boleh mikir dah. Habis. Kemudian kata dia, maka wajib kita i'tiqadkan Allah Subhanahu wa ta'ala sami'un, yakni muttasifun bi sifatis sam'i. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Lagi pula basirun, ay muttasifun bi sifatil basari. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Tu dia terjemah dah, yang mendengar. Boleh juga. Itu sirah mubalaghah lah, yakni yang maha mendengar. Dan juga yang melihat, yakni yang maha melihat. Tiada lenyap daripada pendengarnya. Tengok ni dulu Samin, pendengarnya, pendengar Allah. Ada dah pendengar. Jadi terjemahan Syekh Bakurah kita tu, dia ambil juga, cuma kitab-kitab sebelum dia tidak zahir secara jelas. Ni tu dulu Samin tu pendengarnya. Itu Sama'un tu pendengar dengan sifat pendengar. Kalau kita pendengaran lah, tambah en sekejap. Bahasa sekarang. Kan kata pula kamu sediawan tak ada pun sebut pendengar. Payah juga gini. Tu bahasa nak bagi faham saja. Dia gini je. Kalau bahasa yang boleh faham kata sifat tersebut satu, sila boleh benda. Cuma kita tak boleh mikir dah, melainkan kena pendengar. Contohnya, itu merujuk pada satu sifat. Satu sifat yang ada. Ada dah bahasa Melayu kita yang lain, yang mana kalau sebut perkataan tu merujuk pada satu sifat yang ada. Ada tak? Kalau ada, sila. Contoh pendengaran kalau kita nak buat, sila. Tu pendengarnya, pendengar Allah. Tu. Tiada lenyap daripada pendengarnya, pendengar Allah. Tiada lenyap apa? Segala yang didengar. Ni seolah-olah Syekh kita Musannih ni ambil pandangan Imam Sa'duddin At-Taftazani. Masmu'at, benda yang didengar itu suara. Tapi pandangan mu'tamad, benda yang ada Allah dengar.
Dan jikalau tersembunyi, tu ghayah dia. Walaupun tersembunyi sekalipun Allah dengar, tidak sembunyi. Dengar apa? Dengar dengan sifat pendengar dia, iaitu sifat sama'. Mu'tazilah tidak mengaku bahawasanya ada sifat ma'ani, ada sifat sama'. Dia kata Allah mendengar dengan zatnya. Itu tak betul. Itu i'tiqad yang fasik. Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengarnya. Bila ada sabitnya sifat pendengar, Allah boleh dengar. Allah dengar apa? Allah dengar segala perkara yang ada. Allah mendengar segala perkara yang ada. Itu. Dan tersembunyi dan tiada lenyap daripada pelihatnya pelihat Allah. Ni dulu samin tu dah. Pelihat betul. Dia guna tu dah dulu. Zaman dulu samin lagi. Tak tunggu bakurah ni. Dulu samin pun sebut tu dah. Mana tadi? Dan tiada lenyap daripada pelihatnya pelihat Allah segala yang dilihat. Ni menurut pandangan Sa'duddin At-Taftazani. Dalam pandangan mu'tamad ialah segala perkara maujudat, benda yang ada, sama je macam sifat pendengaran. Tu pelihat pendengar. Tak lenyap. Tak lenyap ni mana tak tersembunyi. Mesti semua Allah dengar, mesti semua Allah lihat. Tidak tersembunyi sikit pun, sama ada benda qadim ataupun benda baru. Dan jikalau nampak tu, jikalau kecil sekalipun, kecil sekalipun, corona, COVID-19 kecil, Allah dengar, Allah nampak. Sebab dia benda ada. Dan tiada mendindingkan pendengarnya. Sekali lagi, tiada mendindingkan, tiada menghijakkan pendengarnya, pendengar Allah oleh jauh. Jauh, adakah dengan sebab jauh Allah tidak mendengar dengan sifat pendengarnya? Tidak. Allah Ta'ala dengar juga. Jauh lagu mana pun. Jauh 400 batu, 500 tahun, 1,000,000 tahun sekalipun, kalau jauh dengan Allah Ta'ala, tetap dia panggil dengar. Allah tidak ada jarak. Allah tidak ada masafah, tidak ada jarak lah. Tidak ada had, tidak ada jarak. Jadi ke mana-mana kita berada, mesti Allah dengar. Tu. Dan tiada menolakkan pelihatnya. Pelihat. Pelihat. Dan tiada menolakkan pelihatnya pelihat Allah oleh kelam melihat. Kelam ni gelak gelimat. Jadi adakah dengan sebab gelak gelimat Allah Ta'ala tidak boleh melihat dengan sifat pelihat dia? Tidak betul. Bahkan boleh melihat dengan sifat pelihat dia walaupun kelam sekalipun. Allah Ta'ala dapat melihat semut yang hitam di malam yang kelam, di batu, di tempat yang kelam. Nampak. Kita ni manusia dah sembunyi tak tahu mana sekalipun, buat maksiat Allah nampak. Buat taat sembunyi lagu mana pun Allah nampak. Sebab itu kita disunatkan untuk sembahyang sunat di rumah. Sembahyang fardu orang lelaki sunat di masjid, sunat muakkad, dan fardu kifayah atas kampung untuk melaksanakan sembahyang fardu. Sembahyang sunat di rumah, kecuali sembahyang duha, tu disunatkan di masjid. Itu saja. Yang lain itu sembahyang sunat yang dituntutkan jemaah, itu semua masjid lah. Sembahyang gerhana, sembahyang witir Ramadan, sembahyang tarawih, itu semua disunatkan di masjid. Disunatkan di masjid belaka. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan tiada biji mata, Allah melihat dengan sifat pelihat dia, bukan dengan biji mata. Dan tiada dengan kelopak mata, bukan dengan biji mata, bukan dengan kelopak mata. Kita lihat dengan biji mata yang ada sekali kelopak mata. Kelopak mata kalau tutup tak nampak lah, sebab biji mata tertutup juga. Kalau buka kelopak mata, kita pun nampak. Dengan mana? Dengan satu lagi, mana tadi kata? Menolakkan pelihat Allah oleh kelam melihat dengan tiada biji mata. Dengan tiada biji mata. Okey. Ya. Kalau ulama mutaakhirin Melayu ni, dia cakap bahasa dia gini. Kita melihat dengan sifat melihat kok mata, bukan dengan mata. Kita melihat dengan sifat pelihatan kita kok mata, bukan dengan mata. Macam mana? Bukan dengan mata sebab apa? Sebab belum tentu kita lihat dengan mata. Boleh jadi tak kita lihat selain mata? Boleh?
Cuma dari sudut adat, uruf kita, Allah Ta'ala letakkan kita boleh melihat dengan biji mata. Boleh tak kita melihat dengan kepala lutut? Boleh kalau Allah nak buat. Nampak pelik sikit Ada mata, tapi mata tu tak ada sifat melihat. Cuma Allah Ta'ala letak sifat melihat ni di lutut. Boleh tak? Boleh. Apa nak peliknya? Ulama fuqaha dah takdir masalah ni dalam kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Hasyiah Jamal ala Fathil Wahhab, dia sebut masalah kalau seseorang itu Allah Ta'ala, kalau seseorang itu baca Fatihah dengan guna kepala lutut, sah ke tak? Ada. Sebab apa dia boleh takdir gitu? Sebab sifat perkata, sifat kalam boleh tak Allah letak di lutut? Boleh. Dia buat contoh, kalau kepala lutut kita tu ada sifat perkata Allah Ta'ala buh, lepas tu dia baca Fatihah kat situ, dia tak baca guna mulut, baca guna kepala lutut, sah ke tak? Hukum dia sah. Sebab apa? Sebab dia ada ikhtiar untuk sebut lutut. Begitu juga kalau dia sebut lutut, apa dia? Benda-benda perkataan-perkataan yang selain daripada semayang, perkataan-perkataan ajnabi dalam semayang, batal tak semayang dia? Batal. Sebab apa? Sebab dia ada ikhtiar untuk bercakap ke lutut. Sebab Allah Ta'ala beri sifat perkata di lutut. Boleh. Kira sifat ma'ani lain. Allah Ta'ala memberikan sifat pelihatan kita kut mata. Apa kut mata? Yakni boleh jadi kut lain, tapi ghaliknya kut mata, bukan pasti dengan mata. Dan mendengar, yakni mendengar oleh Allah dengan sifat pendengar dia, dengan tiada lubang telinga. Kita mendengar dengan sifat pendengar kita yang Allah letak di sistem pendengaran kita dalam lubang telinga. Dengan sekira-kira kalau kita tutup telinga kita, tak dengar. Tapi sifat pendengar ada, sifat pendengar masih ada, dia tak panggil tuli. Kita tutup rapat telinga kita, kita tutup rapat telinga kita, bukan makna kita tuli, kita tak mendengar saja. Sifat sama ada tak? Sifat pendengar ada tak? Ada, tapi tak mendengar sebab kita tutup telinga. Tapi kalau kita buka telinga dan kita dengar butir-butir perkataan, dengar tak? Dengar. Dengar apa? Dengar perkataan dengan sifat pendengar yang Allah letak di sistem pendengaran dalam lubang telinga. Itu makhluk. Allah Ta'ala tidak mendengar dengan sifat pendengar kot telinga, bukan. Lepas tu wallahu a'lam. Habis. Mudah itu. Tak susah. Apa yang susah? Seperti mengetahui dengan tiada hati. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu, bukan lalu kok hati. Kita kok hati, kok akal. Batu al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur. Ilmu dalam dada, bukan di ketah. Dada apa? Hati ya. As-sudur tu salah satu daripada makna hati. Makna hati ada 8. Salah satunya as-sudur. Jadi sudur situ hati. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan yang adalah hati. Mana ada hati-hati ni? Macam batu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah tu kalau terjemahnya riqqatun fil qalbi, satu sifat lemah lembut yang berada dalam hati. Adakah Allah Ta'ala ada hati, sifat lemah lembut di dalam hati? Tak. Itu tak layak bagi Tuhan. Itu sifat makhluk. Lepas tu gana? Kita terjemahkan, kita takwilkan Rahman, kasih situ ialah ihsan, Allah berbuat baik, ataupun muridul ihsan, Allah berkehendak buat baik. Dua tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menapar dengan tiada anggota. Menapar ni pukul tu. Dengan tiada anggota, bukan ku anggota kita, ku anggota lah. Dan menjadikan sesuatu dengan tiada pegawai. Tiada pegawai ni tiada alat. Pegawai ni alat, bukan pegawai kerajaan. Pegawai gubernur pula ni. Pegawai itu alat. Alat lah. Allah Ta'ala jadikan manusia bukan dengan alat. Contohnya Allah Ta'ala jadikan manusia daripada tanah. Kenapa daripada tanah tu Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut kata bahawasanya Nabi Adam AS menjadikan daripada tanah. Tu ikut adat. Bukannya Allah berhajat pada tanah untuk buat Nabi Adam. Ikut uruf adat, mesti sesuatu tu ada sebab. Jadi daripada mana Nabi Adam dibuat? Daripada tanah. Bukan bermakna Allah berhajat pada tanah. Macam Allah Ta'ala buat kita lah. Buat kita bukan berhajat pada air mani kita. Tak ada air mani pun boleh buat. Macam Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam. Ada tak? Wapak tak ada. Boleh dia buat tak?
Tapi kenapa kita melalui air mani? Aku adat. Baik. Jadi makna kalau tak ada air mani pun Allah Ta'ala boleh buat kita? Boleh. Tak ada tanah pun boleh buat Nabi Adam? Boleh. Jin dibuat daripada api, malaikat diperbuat daripada nur, cahaya. Dah kalau tak ada cahaya, tak ada api, boleh dah buat? Boleh juga. Dah tu sebut tu, tu kira uruf. Kira ada sesuatu benda tu mesti di asal dia ada sesuatu. Dia mesti ada asal dia. Maka Allah Ta'ala ra'i tu buat daripada tanah manusia ni, buat daripada cahaya malaikat, buat daripada api jin tu. Kita ni daripada air mani. Nabi Adam daripada tanah. Sebab tu kita kata asal kita air mani ataupun asal kita tanah. Sebab tu disyariatkan untuk kita tayamum kalau tak ada air. Salah satu syariat tayamum juga ialah kerana jasad Nabi SAW ada di atas dalam perut bumi. Dalam perut bumi ni tanah. Jadi kita disyariatkan untuk tayamum kalau tak ada air. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada menyerupai sifatnya sifat Allah dengan segala sifat makhluk. Seperti tiada menyerupai zatnya zat Allah dengan zat segala makhluk. Noktah. Zat dan sifat Tuhan tak sama makhluk. Selesai. Baik. Jadi apa-apa sahaja ayat perkataan yang menyebabkan kita berasa sama dengan makhluk, itu perlu dinafikan. Kalau ada ayat Quran ataupun hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk ikut fahaman kita, maka wajib tafwid atau takwil. Tafwid makna serah makna tu pada Tuhan, wallahu alam makna dia apa. Ataupun takwil dengan makna yang layak bagi Allah, yang layak bagi Rasul. Macam Rasul lah, Rasul ni maksum daripada dosa semenjak daripada sebelum jadi Nabi sampailah mati jadi Nabi. Dan kalau ada ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan seolah-olah Nabi dan Rasul dibuat dosa, wajib takwil. Nabi Adam alaihissalam, Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam Mafatihul Ghaib tafsir itu, dia tafsir, dia takwil bagaimana sebab apa Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi 20 lebih takwil. Sebab apa dia makan. Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain, Imam As-Sawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya siapa-siapa yang i'tiqad Nabi Adam buat dosa kecil sekalipun, hukum dia kafir. Sebab Nabi dan Rasul tu ialah maksum. Allah Ta'ala tak sama makhluk, sama ada zat ataupun sifat dan juga perbuatan. Tambah satu lagi, perbuatan pun tidak sama dengan makhluk. Bukan makna perbuatan sama dengan makhluk. Perbuatan tak sama dengan makhluk dengan sebab apa? Sebab perbuatan makhluk itu hanya usaha ikhtiar. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesan, memberi bekas. Bukannya kita yang beri kesan. Kita hanya usaha untuk potong sesuatu, tapi hanya Allah hakikatnya yang memotong. Kita hanya usaha untuk membakar sesuatu, tapi yang bakar sungguh Allah Ta'ala. Kita hanya nak mengenyangkan diri kita, kita hanya usaha untuk kenyang dan hilangkan dahaga kita, tapi Allah lah yang menghilangkan dan dahaga dan juga menghilangkan lapar daripada kita. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan makna sama itu, makna pendengar itu pada hak yang baharu. Pada hak baru makna pada zat yang baharu lah, ialah ibarat yang dapat dipaham daripada kekuatan yang ditaruh pada urat. Ni takrif hukama, bukan ulama. Hukama, ulama sehari yang kat bawah tu. Ni takrif hukama ni dia sains sikit lah. Dia sains sikit. Dia kata sifat pendengar kita hak baharu ni ialah ibarat faham daripada kekuatan yang ditaruh pada urat yang berhampiran dalam lubang telinga, yang mendapatkan dengan kekuatan tersebut dengan dia mendapatkan segala suara dengan kekuatan tersebut. Dengan mana kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada urat telinga situ tu, dengan sebab itu kita dapat dengar suara. Dapat sini dengar lah. Dengar. Tu kitab sains lah pula. Urat apa tu? Itu tak kerti nak urat. Kita bukan bidang dia. Ni takrif pertama. Kemudian dan kata, dan adapun pada hak Tuhan,
Nah, hak Tuhan ni pada zat Allah Ta'ala. Ibarat yang ni faham daripada sifatun qaimatun bidatihi yang kashifu biha kullu mawjudin, iaitu sifat yang berdiri, yakni ada dengan zatnya zat Allah, yakni pada zatnya zat Allah, yang membukakan, yakni yang nyata baginya, bagi Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat pendengaran tiap-tiap yang mawjud, tiap-tiap yang ada. Mujud dia kata yakni. Sebab apa? Sebab nyata itulah murad kehendak dia. Kalau membukakan tu, itu waham. Dengan sifat pendengar, Allah mendengar. Apa maksudnya? Iaitu sifat pendengar tu apa dia? Sifat yang ada pada zat, dengan sifat itulah membukakan segala perkara yang ada. Maknanya boleh tutup lah. Tu dia panggil waham. Sebab tu dia kata yakni nyata. Dengan mana sifat pendengaran tu, dengan sifat pendengaran tu Allah nyata segala benda yang didengar. Nyata suara tu lagu mana, nyata meja lagu mana, nyata benda segala yang ada macam mana. Nyata. Tu nyata. Tu. Kemudian kata musannif, dan makna basar, yakni sifat pelihat itu pada hak yang baru, ibarat ini faham daripada kekuatan yang dijadikan pada dua urat yang beronggok. Dua urat yang beronggok berjumpa keduanya, dua urat itu pada hadapan otak. Sini ya. Sebab tu kalau kena injek sini boleh buta. Dia ada ni urat ni. Silap betul habis buta. Ini kita tahu sebab kita belajar sains juga. Kita dulu budak biologi. Erti lah kita erti budak lebih-lebih ni dia urat depan ni. Dia ada X. Kalau kita lain dia tulis X lah, dia lukis X. Tu kena buka warna putih lah pula lah lukis benda tanpa X tu. Ya kat depan otak Allah Ta'ala, kekuatan yang Allah Ta'ala beri di urat tu, dengan kekuatan tu boleh lihat. Dengan sifat pelihat tu, yang mana sifat pelihat pada hak yang baru ni ialah satu kekuatan yang Allah beri kat sini ni. Kita pun lihat. Tu. Kemudian bercerai keduanya, bercerai keduanya dua urat, maka tambal, mana ni? Maka tambal ni tempel lah pada dua mata yang pada pihak kiri kepada mata kanan. Ni dilukis X ni kalau kita lain. Itu baca lah. Pergi faham sains pergi tanya doktor. Ni bahagian biologi ni. Dan pada pihak kanan pada mata kiri, dan mendapatkan dengan dia, dengan kekuatan itu, dengan sifat basar itu, akan segala jisim dan segala warna dan kelakuan. Kita hanya melihat ni ya. Jisim, warna, keadaan, tu yang kita lihat. Tak lihat dah suara, tak ada. Tak lihat dah masam, tak ada. Kita masam hanya boleh rasa, tidak boleh lihat, tidak boleh dengar. Sejuk hanya boleh rasa kulit kita, tak boleh dah dengar, tak boleh dah lihat. Masam tu sejuk tu. Panas pun tak boleh kita lihat, tidak boleh kita dengar, tapi kita boleh rasa kulit itu. Itu saja Allah Ta'ala buka hijab. Adapun pada hak Tuhan, pada zat Tuhan kita, ibarat daripada, faham daripada sifatun qaimatun bidatihi yang kashifu lahu biha kullu mawjudin. Sama ya. Iaitu sifat yang berdiri, yakni ada dengan zatnya, zat Allah, yakni pada zatnya zat Allah yang nyata baginya, bagi Allah, dengan dia, dengan sifat basar tadi, sifat pelihat tadi, tiap-tiap yang mawjud, nuqtah, tiap-tiap yang ada. Dia sama saja, macam sama. Lepas tu orang soal pula, dah kalau sama buat apa sebut lagi? Imam Syarqawi rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Syarqawi ala tahrir dah. Al-Hududi kata sifat sama, sifat pendengaran, sifat penglihatan walaupun sama, iaitu sama-sama mendengar dan melihat benda yang ada, tapi hakikat lain-lain. Hakikat dia lain-lain. Macam contohlah, kita melihat laptop dengan kita mengetahui laptop lain tu. Benda sama tapi lain. Melihat laptop, tahu dia cara lain. Kalau mengetahui dengan sifat ilmu kita tanpa melihat, lain pula cara dia. Lain-lain hakikat.
Tu kalau kita nak bagi faham sikit lah. Walaupun begitu, pada hakikatnya kita tak dapat memahami macam mana perbezaan antara mendengar benda yang ada dan juga melihat benda yang ada, apa beza dia. Wallahu a'lam. Habis itulah. Itu sifat sama' dan basar. Kita hanya boleh cerita zahir yang kita boleh mampu faham. Hakikat-hakikat tak wajib tahu dan tak wajib cari pun. Itu mudah tu. Maka adalah sama' tadi. Maka adalah sama' basar itu, sifat pendengar dan pelihat itu, ta'aluk keduanya sifat sama' dan basar pada segala yang maujud, segala benda yang ada. Sama saja. Sama ada maujud ataupun yang ada itu qadim, ataupun maujud benda yang ada itu hadith baru. Noktah. Benda baru ke benda qadim ke, Allah melihat dan mendengar benda hadis, benda baru berbeza. Melihat dan mendengar benda yang qadim berbeza. Walaupun sama, iaitu dua-dua sifat ni bertakluk dengan sifat yang ada, bertakluk dengan perkara yang ada. Maka mendengar dan melihat pada azalinya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.